Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat baru-baru ini yang turut berkait dengan RCI Batu Putih ialah Tun Mahathir Mohamad. Ramai yang tertunggu-tunggu laporan penuh RCI tersebut. Ada juga yang lantang mengatakan bahwa mereka mahu tahu siapa yang bertanggung jawab yang telah mengkhianati negara sehingga tidak mengurus baik-baiknya tentang kedaulatan Pulau Batu Putih. Terkini pula Anwar Ibrahim telah menyatakan bahwa pendirian kerajaan untuk mahu terus memperjuangkan kedaulatan negara. Terkini RCI Batu Putih hanya untuk siasat, bukan tuding jari kepada Tun Mahathir, kata Peguam Kanan Persekutuan. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu sidang bidang tugas Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkait kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, bukannya untuk menuding jari kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bolhasyan yang mengemukakan hujahan bagi pihak pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 ahli RCI berkata, bidang tugas Suruhanjaya Siasatan itu tidak menamakan Dr. Mahathir sebagai subjek dalam siasatan. Termanya hanya untuk menyiasat dan bukannya menuding jari kepada Tun Dr. Mahathir. Katanya kepada prosiding pendengaran semakan kehakiman, dikemukakan Dr. Mahathir untuk mendapatkan perintah yang antara lain membatalkan keseluruhan prosiding RCI berkenaan. Bekas Perdana Menteri itu turut memohon perintah bagi melarang Tun Mad Raus Sarif daripada bertindak selaku pengerusi RCI dan Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu serta Datuk Mohamed Ridha Abdul Kadir daripada bertindak sebagai ahli RCI. Tun Mahathir mahu pengisytiharan beliau adalah perkara siasatan. Dr. Mahathir selaku pemohon turut memohon satu perisytiharan bahawa beliau adalah individu yang menjadi subjek atau perkara dalam siasatan RCI atau terbabit dengan perkara yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya berkenaan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Dalam afidavit sokongannya, Dr. Mahathir berkata, beliau dinasihatkan oleh peguamnya bahawa perintah atau keputusan RCI adalah ultra virus atau bertentangan akta terbabit kerana selaku individu yang menjadi subjek dalam siasatan dia berhak diwakili peguam pilihan. Semakan kehakiman Tun Mahathir sekadar akademik. Sementara itu Samsul turut berhujah bahawa permohonan semakan kehakiman itu kini bersifat akademik kerana siasatan sudah selesai dan laporan sudah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bulan lalu. Dapatan RCI itu dijadualkan, dibentang dan dibahaskan di Parlimen pada Oktober ini. Bagaimanapun, Peguam Zainur Zakaria yang mewakili Dr. Mahathir berhujah, semakan kehakiman itu belum bersifat akademik kerana Seksyen 18 adalah satu peruntukan keperluan berkanun dan sebarang ketidakpatuhan boleh menyebabkan keseluruhan prosiding RCI terbatal. Seksyen sama turut memperuntukkan bahawa individu yang kelakuannya tertakluk kepada siasatan berhak diwakili peguam sepanjang keseluruhan prosiding. Zainur berkata Dr. Mahathir adalah subjek dalam RCI tetapi beliau tidak dibenarkan diwakili peguam melalui prosiding yang dijalankan secara tertutup. Selepas mendengar hujahan kedua-dua belah pihak, Hakim Datuk Amarjit Singh menetapkan 28 Oktober ini sebagai tarikh keputusan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan paling menarik dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini. Ianya berkaitan dengan kroni dan siapa yang menghancurkan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mengambil keputusan membuat pendedahan ini, kita semua bersyukur dan berterima kasih
Karena isu kroni di Malaysia ini sudah lama diperkatakan oleh netizen. Kroni sudah lama menjadi barah dalam negara kita. Bahkan ramai yang mengatakan bahawa tindakan Anwar Ibrahim tegas di dalam menangani isu rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penghapusan penyebaran kekayaan melalui kroni-kroni adalah tindakan yang paling hebat sekali. Ramai menyatakan tindakan ini amat tidak disenangi oleh golongan-golongan yang suka mengayakan kroni. Hari ini pula, Anwar Ibrahim sekali lagi mengatakan kroni jahanamkan syarikat. Keputusan tak telus dalam pentadbiran dahulu. Saudara-saudara sekalian, memang terbukti kroni inilah yang menghancurkan, bukan sekadar syarikat, bukan sekadar syarikat yang boleh dijahanamkan oleh kroni. Kroni juga boleh menjahanamkan satu negara. Bayangkan kalau kroni itu adalah kroni yang bodoh-bodoh, yang mana tidak mampu sebenarnya melaksanakan sesuatu projek, sesuatu pentadbiran, sesuatu jawatan dan tanggungjawab. Tapi kerana kroni, kerana ada hubungan kroni, maka apa yang terjadi? Dilantik juga, diberi juga apa-apa projek atau lantikan jawatan, walhal tidak layak sama sekali. Apa yang terjadi? Hancurlah negara syarikat tersebut. Jadi, kita sepatutnya bukan mahu menentang Anwar Ibrahim. Kita sepatutnya menyokong tindakan Anwar Ibrahim ini. Bagi mereka yang tidak suka dengan perkataan kroni yang seringkali diutarakan oleh Anwar Ibrahim, mungkin Anda adalah orang yang suka dengan kroni. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sekali lagi digemparkan dengan pendedahan daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim apabila beliau menemplak keputusan tidak telus pentadbiran terdahulu yang memberi peluang kepada beberapa kroni menjahanamkan sesebuah syarikat, terutamanya syarikat yang menjadi simbol dan kebanggaan negara seperti Malaysia Airlines. Kadang-kadang keputusan politik atau negara yang tidak telus memberikan peluang kepada satu-satu kroni menjahanamkan suatu syarikat yang dibanggakan, kata Anwar Ibrahim. Sekarang ini penerbangan Malaysia Airlines sedang di dalam keadaan yang agak mendukacitakan. Terpaksa dicari jalan oleh kerajaan untuk cuba diselamatkan. Kata Anwar Ibrahim lagi, oleh kerana kesilapan itu, syarikat tersebut terbeban kepada kita sehingga kini, katanya menerusi ucapannya pada majlis sambutan ulang tahun ke-30 Khazanah Nasional Berhad di Kuala Lumpur hari ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, keputusan yang dibuat atas niat untuk mempertahankan kepentingan beberapa kroni itu telah meminggirkan kepentingan negara serta rakyat. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata, usaha untuk memulihkan syarikat penerbangan negara itu telah pun dimulakan oleh Khazanah Nasional. Saya ucapkan tahniah kepada Khazanah, tetapi ia mengambil masa. Bagi kerajaan, hampir setiap minggu dalam mesyuarat jemaah menteri, kita bicara soal pemulihan dan reformasi. Bagaimana untuk membantu menyelamatkan institusi negara, kata Anwar. Anwar berkata kerajaan komited sepenuhnya untuk memastikan kejayaan syarikat penerbangan itu kerana ia adalah syarikat penerbangan nasional negara dan perlu bangkit kembali untuk meneruskan perkhidmatan yang cemerlang, kata Anwar. Selain itu, beliau turut memuji syarikat lain di bawah kelolaan Khazanah yang mencapai kejayaan di luar negara seperti Malaysia Airports Holding Berhad MAHB yang memiliki lapangan terbang Istanbul Sabiha Gökçen International di Turki. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Turki, kata Anwar Ibrahim, beliau menyebut akan keyakinannya terhadap syarikat MAHB untuk mengendalikan dan mengurus lapangan terbang penting di Istanbul. Ini menunjukkan keupayaan syarikat-syarikat di bawah kelolaan Khazanah, katanya.
Anwar juga berkata dalam era pasca normal yang dicirikan kekacauan, kerumitan dan pencanggahan, Malaysia perlu memacu gerakan reformasi yang lebih segar dan segera selari dengan hasrat ekonomi madani untuk terus maju ke hadapan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.